Okey, jadi seterusnya saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimanakah saya melakukan untuk portfolio saham saya dan portfolio pelaburan saya. Saya bukanlah financial advisor yang berlesen atau bertauliah, okey. Apa yang saya kongsikan ini ialah teori dan juga bagaimana saya juga praktiskan kaedah portfolio management yang bagi saya sesuai untuk saya menjana lebih return daripada apa yang kita boleh dapat di sini. Sebagai contohnya, kalau kita tengok tadi bahawa ASB memberikan pulangan 5% dan sebenarnya kita punya paras inflasi juga sudah pun hampir kepada 3% pada bulan November Oktober 2021. Meaning walaupun kita dapat 5% dan kita punya inflasi ialah 3.3%, meaning net yang kita boleh dapat sebenarnya daripada ASB ni hanyalah 1.7% ataupun 1.5%. Ini kalau kita invest cash dalam ASB. Meaning kalau kita invest secara loan, secara finance, meaning kita akan rugi daripada pulangan daripada ASB ini. Tak cukup untuk cover inflation, dan kalau kita ada ASB financing, meaning totally kita lost kita punya purchasing power daripada pendapatan ASB. Okey, jadi bagaimanakah saya sendiri menstrukturkan portfolio pelaburan saya? So dalam video ini saya akan kongsikan bagaimanakah saya melakukan portfolio allocation saya. Alright, so kita akan mulakan dulu dengan investment hierarchy. Ialah kita punya hierarchy. Alright, so dalam hierarchy ini kita akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama ialah zero risk. Bahagian yang kedua ialah low risk. Bahagian yang ketiga ialah medium risk. Dan bahagian yang keempat high. Okey, jadi apakah instrumen-instrumen yang kita boleh klasifikasikan sebagai zero risk, low risk, medium risk dan high risk? So untuk zero risk ini, okey, saya tukarkan dia sekejap. Okey, so dalam kategori zero risk ni ialah contohnya ASB ni lah. ASB yang kita dapat 5% ni zero risk sebenarnya. Walaupun dia 5% tapi sebenarnya kosong risk. Meaning investment kita tak ada volatility, tak ada fluctuate. Meaning kalau kita letak 10,000 tu kekal dekat situ daripada awal tahun sampai hujung tahun. Dia tak boleh jatuh. Cuma dividen dia daripada hujung tahun itu aja berapa persen yang menentukan kita untung atau rugi. So ASB is zero risk. Kemudian kalau kita ada sedikit makluman bagi kawan-kawan yang ingin memulakan portfolio saham global ataupun ingin memulakan portfolio kripto, boleh refer ke keterangan di bawah video ini untuk broker yang saya sendiri gunakan. So refer kepada keterangan video ini. Dan yang kedua, sekiranya ada yang ingin menggunakan debit card international dengan fees yang jauh lebih murah daripada menggunakan wire transfer di bank, boleh refer kepada Wise, iaitu satu debit card yang boleh kita gunakan untuk hantar payment dan terima payment daripada luar negara dengan fees yang sangat-sangat rendah berbanding kos wire transfer. So boleh juga refer keterangan tentang Wise di dalam keterangan video ini. Fixed deposit di bank. Fixed deposit di bank tadi kalau kata 1.3% ataupun 2% fixed deposit bagi kita untuk simpanan 12 bulan, meaning zero risk. Duit kita tak luar, tetap di situ. Kemudian juga kalau kita ada dalam treasury bond kerajaan. So bond kerajaan kalau dia kata dia bagi coupon rate 2.5%, meaning kekal kita akan dapat sampai hujung tahun itu 2.5%, itu tak akan luar. Meaningnya tak akan berlaku fluctuation, tak akan ada volatility. So walaupun pulangan dia rendah, tetapi sebenarnya dia sangat-sangat selamat. Ini yang kita namakan bila low risk, low return. So dalam kes ini zero risk dan kita dapat 5% return. Alhamdulillah lah, bagi saya itu dah cukup baik lah. Okay? Alright, so itu ialah yang pertama, zero risk, ASB, fixed deposit ataupun treasury bond yang kita boleh gunakan untuk mendapat zero risk, tapi very low return. Kemudian yang peringkat yang kedua ialah investment yang low risk. So low risk ini kita boleh ambil contoh sebagai contohnya unit trust. Okay? Unit trust ini kita boleh klasifikasikan sebagai unit trust yang invest dalam index fund. Sebagai contohnya unit trust public mutual ataupun Hong Leong unit trust
Dan pelbagai lagi unit trust yang ada. Yang ini juga agak low risk lah. Jadi di low risk ni kita boleh expect pulangan di sekitar 10% ke 15%. Tapi ingat, di atas daripada zero risk, sebenarnya kita sudah ada risiko fluctuation, kita dah ada risiko volatility. Sebab di zero risk ini, amount yang kita letak tak berubah. 1,000, 1,000. 10,000 awal tahun, 10,000 hujung tahun. 1 juta awal tahun, 1 juta hujung tahun. Dia tetap kat situ. Tapi dalam investment yang atas daripada zero risk ini, dia dah boleh berubah-ubah. Dia ada fluctuation bergantung kepada pasaran. So kalau kita boleh expect low risk ini, kalau pulangan dia maybe 10 ke 15%, sebenarnya dia juga boleh jatuh atau naik juga di sekitar itu juga. 10%, 15%, 20%. Kalau kita maybe invest dalam unit trust itu 10,000, maybe by the end of the year return dia ialah negatif 20%. Duit kita daripada 10,000 dah jatuh kepada 8,000. So ini ialah volatility yang kita kena expect bila kita invest dalam pasaran yang lebih tinggi risk dia. Kemudian untuk medium risk. Untuk medium risk ni ialah kita boleh katakan sebagai contoh saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip, saham-saham besar, saham-saham yang mega cap. Sebagai contohnya maybe Microsoft, Apple. Ini ialah medium risk. Kita boleh expect pulangan tahunan dia di antara 20% sehingga ke 30% sebenarnya. Boleh jadi lebih juga daripada ini. Tapi of course, dia boleh turun naik sama juga. Meaning kita boleh expect dia bagi pulangan 30%, kita juga kena expect dia turun value dia 20%, 30%, 40%. So ini ialah untuk medium risk. Dari sudut high risk ini ialah contohnya kita boleh ambil investment ataupun trading yang spekulatif. Yang ini ialah untuk spekulatif. Sebagai contohnya maybe forex, penny stock, penny stock. Kemudian boleh jadi juga dengan crypto, cryptocurrency juga boleh jadi dalam high risk, high return punya instrument, asset class. So kita boleh expect dekat sini sebagai contohnya crypto, kita boleh expect pulangan tahunan maybe 30% hingga ada yang boleh naik sampai 1,000%, 2,000%, 3,000%. Tapi of course dia punya high return, dia datang dengan high risk. Meaning kita boleh expect juga dia drop 90%, 95%, ataupun saham penny stock itu bankrupt, ataupun cryptocurrency yang kita beli itu tak ada lagi, tutup buku, itu boleh jadi. So itu ialah dalam high risk. Jadi dekat sini tuan-tuan dah nampak apakah klasifikasi aset-aset yang ada ini. Sekarang ini bagaimanakah dengan pecahan yang saya gunakan. So kalau dari sudut zero risk ini, sebenarnya kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Kita ambil contoh lah. Pada hujung tahun ini kita katakan kita ada 100,000. Bagaimana kita nak susun portfolio ini untuk tahun akan datang. So ini katakan 2021. So kita nak plan untuk 2022. Macam mana kita nak susun? Bagi saya kalau boleh 40% untuk zero risk, 30% untuk low risk, 20% untuk medium risk, 4, 3, 70, 90, 10% untuk high risk. So kalau boleh saya akan susun begini. So maksudnya daripada 100,000 tadi, 40,000 saya akan kekalkan dalam zero risk, ASB, fixed deposit ataupun treasury bond. Tapi dalam kes kita di Malaysia ini, ASB is the best lah. So 40% maintain dalam ASB. Jadi 30% mungkin kita boleh gunakan kepada low risk. Low risk mungkin unit trust ataupun ETF. Kita akan invest dalam index sama ada melalui ETF ataupun melalui unit trust. Kita boleh invest dekat sini ialah SPY ataupun Triple Q. Sebab SPY pada tahun 2021 ini ialah 20%, 24% tak silap saya, dan Triple Q hampir lebih daripada 30% pulangan dia. Dan kemudian kita ada medium risk sebagai contohnya. Yang ini 20% kita boleh invest dalam saham Apple, saham Microsoft, saham Netflix, saham Google. Yang ini juga kita boleh dapat pulangan yang lebih tinggi.
di antara macam saya beritahu tadi lebih daripada 30%, okey, dan kemudian 10% untuk spekulatif. Kalau kita nak invest dalam Bitcoin ke, Ethereum ke, Solana ke, Dogecoin ke, so itu kita boleh invest dalam high risk. So inilah persediaan yang mungkin kita boleh buat untuk tahun 2021. Sebab itu dia piramid. So meaning yang bawah itu besar, okey. Yang bawah ini besar, kemudian dia mengecil. So lebih tinggi pulangan yang kita nak, sebenarnya lebih tinggi risiko yang kita kena ambil. Jadi allocation dia itu kena kecil, dia tak boleh besar. So itulah bagaimana kita boleh plan untuk tahun 2022 supaya kita dapat lebih pulangan yang lebih baik untuk kita mengatasi inflasi. Semua pulangan yang di atas daripada zero risk ini tak ada guaranteed. So seterusnya kita kena ingat bahawa semua asset class ini bukan zero risk, melainkan yang zero risk saja. Meaning low risk. Dia boleh jadi fluctuate 10%, 15%, 20% dan lebih daripada itu. Gitu juga dengan medium risk, dengan high risk. So this is non-guaranteed punya asset class. So kita terdedah kepada market volatility, kitaran pasaran saham, kitaran ekonomi, semuanya kita akan terkesan apabila kita invest yang lebih, yang di atas daripada zero risk. For sure yang zero risk macam ASB ni confirm selamat, confirm tak akan jatuh kita punya value kita punya investment. Okay, so saya harap perkongsian kali ini bermanfaat. So kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.